Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey. Kita terus perbincangan Okey, boleh cikgu. Okey. Nampak kan? Nampak tak? Nampak. Okey. Kita tengok dia kata rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak ABC dan sebuah semi bulatan dengan garis AB ialah diameternya. Ni diberi AB 15 cm. Dia kata cari panjang lengkuk A ke D. Dia nak sampai sini je. A ke D. Sampai sini je. Jadi kita tahu formula panjang lengkuk ialah S sama dengan R theta, betul? Kan? Hello. Betul yo. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ini dia punya tengah-tengah, ini dia punya center. Jadi sini ke sini jari dia mesti 7.5. Betul? Jadi kalau cikgu sambung dari center ke mana-mana garisan pada bulatan ni, nama dia pun ialah jejari. Jadi dekat sini pun 7.5. Okey, boleh faham yang tu. Jadi kalau ni dia akan jadi sama panjang. Bila sama panjang dia adalah segitiga sama kaki. Bila segitiga sama kaki, dekat sini 40, dekat sini pun akan jadi 40 darjah. Okey, faham kan? Okey, bila dekat situ 40, sini 40, kat sini kita boleh carilah. Sini akan jadi 100. Boleh faham tak? Okey, jadi 100 theta tu kita nak mesti theta ni mesti dalam radian. Jadi kita kena tukar 100 bahagi 180 darab dengan pi. Okey, awak tekan kalkulator, awak akan dapat 1.745 radian. Okey. Bila dah dapat, awak masuk dalam ni, jadi R dia ialah 7.5, darab dengan theta dia ialah 1.745. Tekan kalkulator, jawapan akhir awak akan dapat 13.0875 cm. Markah dia ialah 2 markah. Ada soalan nak tanya? Cikgu. Ya? Cikgu, saya dapat 13.0917. 917. Dekat radian ni dapat berapa? Radian lah. Tapi saya tak buat macam cikgu buat. Saya buat cara lain. Cara apa? Saya buat 7.5 darab 180 darab 3.142 per 180. Maksudnya saya cari yang semua, sama. saya tolak dengan yang kecil. Sama. Okey. Cumanya awak dapat, awak pi tu awak tukar kepada 3.142 kan? Tukar Oh, tu yang jawapan dia awak dapat berapa? 13.0917. 13.0917. Oh, boleh terima lah. Dia lari sikit. Okay, betul 2 markah. Jawapan Cikgu lain? saya dapat 13.09 je. Pi tu awak tukar jadi berapa? 3.142 juga? Saya tekan terus dengan kalkulator. Tekan terus kalkulator dapat berapa? Radian dia? Radian 0.6981. Saya kira keseluruhan tolak yang sektor tu. Radian awak dapat 0.6? Ya betul. Saya kira keseluruhan 7.5 darab 0. Berapa radian? 0.9? 0.6981. 6981 darab 7.5. Tak, saya darab 15. Kenapa 15? Saya buat macam tu ke? Saya kira keseluruhan lengkok keseluruhan tolak dengan lengkok ABD. Lengkok keseluruhan sampai sini awak tolak dengan
lengkut DB, Oh. BD. Hmm. Awak dapat 13.09. 09. Okey, boleh 2 markah. Lagi jawapan lain? Cikgu saya dapat 13.10. 13.1. 10. Oh, tu guna cara mana pula? Dia cara macam cikgu tapi dia lain sikit. 1.746. Oh, okey, betul juga. Jawapan lain? Tak ada Okey, cikgu kalau betul dapat 2 markah, cikgu pergi ke nombor 2. Rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 9 cm. Diberi bahawa A, B dan C adalah titik dengan keadaan O ke A sama 2 kali A ke B. Jadi total dia 9, sini akan jadi 3, sini akan jadi 6. Faham kot? Kan? Ni 2 kali. O ke A adalah 2 kali A ke B. Dan dia kata sudut OAC ialah 90 darjah. Cari sudut BOC dalam radian. Jadi dia nak BOC. Dia nak dekat sini. Jadi dia nak theta dekat sini. Jadi yang kita tahu ni segitiga, kita tahu 6, kita tahu 9. Jadi kita boleh pakai cos. Cos theta sama dengan 6/9. Okey. Awak tekan shift cos kan? Awak akan dapat, awak pandai tak tekan terus ambil radian? Awak mod, awak terus ambil radian, boleh tak? Awak akan dapat theta sama dengan 0.841 radian. Saya dapat yang tu kak. Tapi Okey, saya buat yang ni 0.84118. boleh. Boleh kan? Dia tak sebut kan nak berapa kan? Dia tak sebut. Dia kata Okey, yang irradian ni je. nak 1 markah. B, dia kata luas dalam cm square kawasan berlorek. Jadi kawasan berlorek yang ni, jadi kita ambil semua luas sektor ni, kita tolak dengan luas segitiga. Nanti awak akan dapat luas yang berlorek. Jadi luas sektor ialah, formula dia ialah 1/2 darab dengan R square theta tolak dengan luas segitiga ialah 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, kita masukkan. Ni 1/2, ada yang tengah masuk ke? Ada yang nak masuk ke? Ini Afiq. Okey, jadi R dia 9, darab 9 kuasa 2. Darab theta dia ialah 0.841. Cikgu buat kurungan besar. Tolak dengan segitiga ialah 1/2 darab dengan tapak dia 6. Tunjuk gambar. Ni tapak dia 6 darab dengan tinggi dia yang ni A ke C. Macam mana kita nak dapat? Kita boleh guna teorem Pythagoras. Punca kuasa 2, 9 kuasa 2 Dapat tolak 6 6 kuasa 2. Ha. Dapat 6.708. 6.71 boleh 6.708. Okey, awak tolak, awak akan dapat 13.936. Yang ni 2 markah. Okay, ada soalan? Cikgu, Tak ada tu. Ya. kalau jawapan saya 13.95 boleh tak? 13.95 macam mana dapat? Sama dengan cikgu tapi saya punya radian dengan panjang AC tu lain. Radian dapat berapa? Radian saya dapat 0.8415. 0.8415 Awak salah bunda cikgu rasa.
Sebab kalau total dia 0.84118. 8411. Tu dia lari sikit lagi. Yang ni awak dapat berapa? Saya dapat 71. 6.71. Ni betul. Yang ni awak bunda salah sikit. Bagi satu markah lah. Okey, Cikgu, ya. jawapan saya 13.9386. 9386. Lainnya kat mana? Saya luas segitiga tu saya guna sin. Saya tak guna darab tapak darab tinggi. Total awak dapat berapa? Luas segitiga? 13 total luas segitiga 20.1247. Oh, tak lari sangat. 20.1247. Cikgu dapat 20.1246. Ni 20.1246. Jawapan awak berapa? 13.9386. 86. Bolehlah 2 markah. Okey, terima kasih cikgu. Kalau perasan, sama-sama. Kalau perasan at max dia macam tu, dia lari dekat titik perpuluhan. Tapi jangan risau. Tema tu akan banyak pilihan jawapan. Okey, nombor 3. Rajah menunjukkan semi bulatan XYZ berpusat O dan jejari 10 cm. Dia bagi jejari dia 10 berpusat O. Diberi WY. W ke Y adalah lengkuk bulatan berpusat X. Jadi WY pusat lain pula. Pusat yang ni. Yang bulatan besar ni, lengkuk besar ni pusat dia yang ni. Okey Dia ada 2 bulatan. Ini satu bulatan pusat ni. Satu lagi semi bulatan berpusat O. Yang tu awak kena alert. Okey, soalan dia hitung sudut YXO. Y ke X ke O. Jadi dia nak sudut kat sini. Di sini kita boleh tahu dia punya jejari mesti sama panjang. Kan? Sini kita boleh tahu kalau sini 60, sini akan jadi 120. Jadi 180 awak tolak dengan 120 dapat 60. 60 kena bahagi 2. Jadi sini 30, atas ni pun 30. Jadi dia nak dalam radian. 30 tukar ke dalam radian. Jadi 30 bahagi 180 darab dengan pi dapat 0.5236 radian. Yang ni bagi satu markah. Ada soalan? Tak ada. Cikgu pergi B. Perimeter dalam cm sektor WXY. Jadi W pergi ke X, pergi ke Y. W, jadi yang dia nak yang kawasan ini. Perimeter ini sampai sini, sampai sini. Amiza dah masuk ke belum? Kelas? Tak dengar. Amiza masuk belum? Belum tu. Belum Okey, tak apalah. Okey, jadi sekarang yang kita tahu sini 10. Betul. Panjang sini kita tak tahu. Sini pun kita tak tahu. Sini pun kita tak tahu. Banyak yang kita tak tahu. Okey, jadi kita tengok kalau kita nak cari WY sama dengan, dia adalah formula dia ialah kita nak cari S sama dengan R theta, betul? Jadi WY itu bersamaan dengan R dia ialah, R dia pun kita tak tahu. Sini. Betul tak? Sini kita tak tahu jejari dia berapa kan. Dari pusat ke sini kita panggil dia punya radius dia. Jadi kita tak tahu. Di sini pun kita tak boleh tahu lagi. Jadi kita kena cari XY dulu. Jadi XY bersamaan dengan, jadi kalau kita tengok dekat sini, ni cikgu buat ni segitiga ni. Jadi maklumat dia banyak. Sini 20, sini 120, sini 30, sini 30. Kalau kita tahu 3 sudut, jadi kita boleh guna formula apa kelas? Kelas, tak ingat ke?
Kita boleh pakai? Heron formula. Oh, pakai Heron's Heron's. formula. Oh, cikgu pakai cos. Tak apalah. Mana-mana pun. Saya pakai cos juga ke? Ha, okey. Sebab itu senang lagi. Sebagai Okey. sin. Sin boleh ke? Tak tahu. Macam Sin tak boleh. boleh. Sin tak Saya boleh. guna sin juga tu. Sin boleh? Dapat. Tapi saya tak guna sin dulu lah. Saya guna Socah tua tu. Saya bagi 2 segitiga. Oh. Okey, tak apalah. Saya bagi dia segitiga juga tengah-tengah. Saya ambil tu. Okey, kita tengok sama tak jawapan dengan cikgu. Okey, jadi cikgu pakai yang ni kita nak tahu X, Y, kita kuasa 2 kan. Ingat kan? Ingat ni nama dia X kecil. Ini nama dia Y kecil. Yang ni cikgu tak namakan Cikgu. dia. Ya. Amiza suruh accept. Amizah sudah accept. Okey. Cikgu nak ingatkan balik awak segitiga ni, formula segitiga ni. Cosine rule ni. Okey, contoh sini dia bagi O, sini dia bagi X besar, sini dia bagi Y besar. Dekat bertentangan dia kita panggil X kecil. Yang ni kita panggil Y kecil. Yang ni biasa huruf O kita tak guna huruf O sebab huruf O tu sangat bahaya, dia akan kita tertukar dengan kosong. Jadi yang ni kita anggap saja panjang dia ialah XY kan. Okay, jadi cikgu pakai XY sama dengan, kita nak tahu yang ni sebab sudut dia ada kat sini. XY sama dengan X square tambah Y square tolak 2XY cos. Yang ni. O. Sebenarnya tak sesuai pakai O tapi terpaksa guna juga. Okey. Jadi kita nak tahu panjang tu, X dia ialah 10 kuasa 2 tambah Y pun 10 kuasa 2 tolak 2 darab 10 cos sudut dekat sini ialah 120. Okey, tekan kalkulator, awak akan dapat 300. Okey, jadi XY awak akan dapat punca kuasa 2 300 sama dengan 17.32. Jadi dekat sini kita akan dapat 17.32. Sama kah? Saya dapat sama sebiji. Sama. Tiga dua. Oh, sama. Okey, sama Tapi boleh lah. saya tak buat cara macam cikgu. Saya buat Tak cara apa. lain. Tak apa. Tak apa. Okey. Banyak cara tu. Bagusnya. Matematik ni banyak cara. Dia dapat 17.32. Dapat je jari kat sini 17.32. Cikgu padam balik. Jadi yang dia nak kawasan ini. Tambah ini. Tambah ini. Kan? Jadi kawasannya ialah 17.32 XY. XW pun dia punya jejari juga, tambah 17.32 tambah satu lagi ialah WY. Macam mana nak dapat WY? WY ialah S sama dengan R theta. Theta. Pandai. R dia ialah 17.32, theta dia adalah 0.5236. Okay, awak tekan kalkulator akan dapat 9.069. Jadi tambah dekat sini 9.069. Jadi perimeter dia soalan B, jawapan dia ialah 43.71. Betul ke? Betul Sama je. tak? Betul ke? Sama. Markah dia ialah Sama. 2 markah. 2 markah ya? 2 markah je Okay. Ada soalan Cikgu pergi ke soalan C. Luas dalam cm square kawasan berlorek. Jadi kawasan berlorek yang ni, jadi kita ambil semua. Kita tolak dengan yang luas sektor yang ni. Okay. Jadi yang ni formula dia ialah, padam sikit Okay, formula dia apa? 1/2 R square theta. Okay, R dia ialah 10 kan? 10. Ini
10 kuasa 2 darab dengan theta dia ialah 3.142. pi lah kan. Sebab 180 Ya, ya. darjah tolak dengan yang ni cikgu buat kurungan besar. Tolak dengan yang ni 1/2 R dia ialah 17.32 kuasa 2 darab dengan theta dia ialah 0.5236. 0.52367. Okey. Awak akan dapat 78.55. Betul ke? Betul ke? 78.55 cm square. Markah dia ialah 2 markah. Okey, seterusnya nombor 4. Dia kata rajah menunjukkan semi bulatan OPQR berpusat O. OQ adalah lengkuk bulatan berpusat R. Oh, jadi dua benda kan. Diberi jejari semi bulatan OP ialah 6 cm. Jadi sini 6, sini pun 6 lah. Cari sudut QOR dalam radian. Jadi cara kita baca QOR ni ambil yang dekat garis putus-putus ni dekat sini. Itu sudut yang dia nak. Jadi kalau sini 6, sini pun 6. Betul? Dia punya jejari. Rajah menunjukkan sebuah semi bulatan berpusat O dan OQ adalah lengkuk bulatan. OQ. O ke Q. O ke Q. Ya, cikgu kena lukis. O ke Q adalah lengkuk bulatan berpusat R. Jadi sini kan. Sini O ke Q. OQ adalah lengkuk bulatan berpusat R. Okey. Adik kalau situ, kalau kita sambung sini, straight sini, dia akan jadi jejari. Faham tak? Dia kata OQ adalah pusat dia di R. Jadi yang ni tak ada kena-mengena dengan dia. Dia ibarat ni pusat, ni ada bulatan, ni satu bulatan lain. Ni. Jadi yang ni tak ada kena-mengena pun dengan OQ ni. Faham tak gambar rajah dia? Kelas? Faham je. Faham. Jadi yang ni, yang cikgu lukis panjang ni, dia adalah dia punya jejari juga kalau awak perasan. Jadi dia dekat sini adalah 6 juga. Kan? Jadi dia akan menjadi, cikgu padam yang ni. Jadi dia akan jadi segitiga sama kaki, sama sisi. 6, 6, 6. Jadi kalau segitiga sama sisi, semua sudut dalam ni samalah. Betul? Jadi dekat sini akan jadi 60. Jadi nak dalam radian 60 bagi 180 darab pi. Dapat berapa? 1.047. Betul, 1.047 radian. Markah dia ialah 1 markah. Okey. Soalan B, tak ada soalan ke nak tanya? Ada soalan? Saya nak tanya soalan yang sebelum ni, soalan C tu. Tak sempat tanya. Yang atas tadi? Saya dapat 78.5396. 78.53. Okey, boleh 2 markah. Okey, seterusnya soalan B. Panjang lengkuk QR. Jadi dia nak sini sampai sini. Okay. Jadi kita boleh pakai formula S sama dengan R theta. Dan R dia ialah 6, theta dia ialah 1.047. Dapat sama dengan 6.2838 cm. Markah dia ialah 2 markah. Soalan C. Luas sektor O. Ya.
Jawapan B 6.282 tu. Saya punya. Tita awak dapat berapa? Tak, memang sama jawapan tu. Ni, jalan kira memang semua sama. Jawapan je lain. Oh ya ke? 6 darab 1.047 6.282. Betul lah. Bagi Saya dapat 6.284 sebab saya bundakan 3 dengan 8. 82 6.284. Okey, bagi 2 Ah. markah. 2 markah Soalan C, luas sektor OPQ. Luas sektor dia. Jadi sama dengan pakai formula area sama dengan 1/2 R square theta. Jadi sama dengan 1/2 R ialah 6 kuasa 2. Theta dia berapa? Theta dekat sini. 3.142. Eh, Yang mana? Oh yang tu 180 tolak 60. 95. Satu. dapat 2.095. 2.095 radian awak dah tukar. Okey, 95 radian awak akan dapat 37.7046. Yang ni 2 markah. Cikgu Okey. dapat lain sikit. Saya dapat juga tapi saya dapat cara lain. Tapi jawapan sama. Jawapan saya sama dengan cikgu. 37. 37. Okey, Betul? boleh? Boleh. Soalan lain? Ada. Jawapan saya lari sikit. Berapa? 37.6992. 69 boleh? 371 je tu. 37.71. Ha. Boleh? Okey dah. Soalan D, dia nak luas kawasan berlorek. Jadi luas kawasan berlorek yang ni Adam. Jadi yang ni bersamaan dengan semua ni kan. Nanti kita nak tolak yang sikit ni. Betul. Jadi luas semua yang ni sini sampai sini 120 darjah tadi 2.095 radian kan. Awak dah dapat kan? Dekat sini kan 37.7046 betul? Jadi tengok kita nak tolak yang sikit ni. Sikit ni macam mana kita nak tolak? Kawasan sikit tu adalah kawasan luas sini. Luas sektor ni. Okay, kita kena tolak dengan luas segitiga ni. Baru awak dapat yang sikit ni. Jadi luas sektor yang ORQ ni ialah 1/2 darab dengan R kuasa 2 darab dengan theta dia berapa tadi? 1.047. Okey, 1/2 darab 6 kuasa 2 darab 1.047 awak akan dapat 18.8514. Yang ni untuk semua sampai sini. Jadi kita nak tolak dengan segitiga. Okay, formula segitiga ialah 1/2 AB sin C 1/2 A 6 darab 6 darab dengan sin C ialah 60 darjah. Kalau ada soalan terus tanya Awak akan dapat 15.5885. Okey, bila dah tolak cikgu padam jap. Jadi 18.8514 kita kena tolak dengan 15.5885. 18.8514 tolak 15.5885. Awak akan dapat 3.2629. 3.2629 tu adalah kawasan yang kecil ni. Okey.
Barulah kita ambil luas sektor OPQ tadi yang kita dapat 37.7046. Awak tolak dengan kawasan yang cikgu lorek merah 3.2629. Awak akan dapat 34.4417. Yang ni bagi 3 markah. Ada Cikgu, soalan? saya dapat 34.4411. Boleh. Boleh eh? Cikgu, Ya. saya dapat 34.438. Sini sama tak? 3.2629 sama tak? Yang tu saya dapat 3.261. 261. Sini sama tak? Luas segitiga ni. Yang tu sama. Yang ni? Sama juga. Yang ni sama 18.8514 Tapi sama. saya ambil 85 je. Kalau max elakkan ambil 2 titik perpuluhan Ambil banyak titik perpuluhan. Lagi banyak lagi bagus. Kalau tak dia akan efek pada jawapan last. Okay, bagi 2 markah lah Yus Yus dapat jawapan berapa tadi Yus? Jawapan last? 34.438. Bagi 3 lah, 3 markah. Alright. Cikgu. Tapi elakkan SPM buat macam tu. Jangan bunda terlalu awal. Okay, apa dia? Saya jawapan last dapat lain. Berapa? Saya silap tulis. Sila tulis. Awak tulis berapa? Saya dah tulis 36. Ya Allah. Dekat sini ada? 3.2629 ada? Ada? Bagi 2 markah. Okay. Habis Okay, cikgu pergi. Cikgu, Ya. saya terus tanda final mark tu sebab saya pun jalan kira semua lain terus dengan cikgu. Saya tak sama langsung. Uish. Tapi sebab saya guna formula yang terus ringkas punya. Saya buat dia punya total area shaded tu, area yang OPQ, saya terus tolak dengan 1/2 R square dalam kurungan theta tolak sin theta. So automatically saya dapat 34.4411. 1/2 R square theta tolak sin Tak theta. lah. Betul. Macam mana? 1/2 Formula mana tu? 1/2 R square theta tolak sin theta. yang tu. Lepas tu Formula terus saya apa? dapat jawapan. Tak, formula apa ni? Saya tak pasti tapi ni yang saya belajar dekat tuition. Ada? Ada. Siapa pernah jumpa selain daripada Syah? Siapa pernah jumpa formula ni? Macam pernah jumpa. Saya pernah tengok hari tu. Macam pernah nampak? Tapi tak guna. Tapi tak erti guna? Syah, nanti buka sekolah cikgu nak explore lagi tau. Boleh sebab yang ni saya punya ringkas saja jalan kira. Tak sampai berapa 2 step je terus dapat jawapan. Tak pernah Tak payah tahu kira lah pula. segitiga. Okay, tak apa. Nanti tunjuk tau. Boleh ke? Okay, kita pergi ke soalan nombor 5. Kita diberi Y sama dengan 3/2 darab dengan 5x tolak 3 kuasa 6, cari dy dx. Jadi nombor 5, dy per dx sama dengan kita boleh buat u sini, v sini, ataupun kita boleh bezakan yang ni je. Okay, tengok jawapan dia akan jadi u dv dx, bezakan v, awak akan dapat beza luar dulu 6 keluarkan darab dengan 5x tolak 3 kuasa 5 darab dengan beza kat dalam pula, beza 5x dapat 5. Dia akan jadi kecilkan dapat 3 kali 3 9, 9 kali 5 45 kurungan 5x tolak 3 kuasa 5. Okay, ini jawapan dia 2 markah. U dv dx tambah, V du dx jadi kosong lah. Betul lah, jadi 2 markah. Ada soalan? Tak ada. ada. Okay, nombor 6. Diberi persamaan satu lengkung Y sama dengan 2x darab x tolak 1 kuasa 3. Cari koordinat titik pusing. Jadi dia nak koordinat titik pusing.
Kita bezakan dia dulu. dy per dx. Yang ni pun sama uv. U dv dx. dv dx awak akan darab dengan 3, bawa 3 ke depan. X tolak 1, bezakan dalam, dapat 1. Tolak u dv dx. Apa cikgu ni? U dv dx tambahan v du dx. Kalau cikgu salah tolong tegur tau. V dia ialah X tolak 1. Betul kan V du dx ialah 2. Okey. Dia akan jadi 2x kali 3 ialah 6x kurungan X tolak 1 tambah 2 kurungan X tolak 1 kuasa 3. Kan? Lepas tu kita kena permudahkan lagi sesimpel yang mungkin. Ini kita boleh darabkan 6x kali x ialah 6x kuasa 2. 6x kali negatif 1 negatif 6x. Yang ni tak boleh salah. Tengok macam ni. Yang ni kita kena faktorkan, sorry Yang ni ada x tolak 1, yang ni ada x tolak 1. Kita keluarkan x tolak 1. Okay, buat kurungan besar. Yang ni tinggal lagi 6x tambah 2 kurungan x tolak 1 tutup kurungan. Dah keluarkan 1, tinggal lagi kuasa 2. Kan, kuasa 3. Dah keluarkan 1, dia akan jadi tinggal lagi kuasa 2. Ada soalan nak tanya? Ada ke? Cikgu, Lepas tu dia akan jadi, kalau yang X tolak 1 tu Ya. terbalik pula dia punya kuasa 2. X tolak 1 kuasa 2 tu terbalik. Cikgu salah ke? Cikgu rasa macam ada salah Cikgu betul tak? Betul ke? Sebab kalau cikgu darab balik dapat 6x setelah kurungan x tolak 1, lepas tu yang tu kuasa 2 mesti kat belakang. Sebab dia x yang depan tu darab lagi kan jadi tambah. 1 tambah 2 jadi x kuasa 3. Dan x tolak 1 dalam kurungan kuasa 3. So saya rasa betul dah takat ni. Saya rasa lah. Tapi saya tak buat cikgu benar. Oh ni salah. V du dx. Oh yang ni salah lah awak. Oh, ada Kan? kuasa dia start pasal. Saya dah buat macam tu. Oh betul cikgu salah. Tu cikgu kata kalau cikgu salah tolong tegur. Cikgu pun tak perasan ni. Jadi keluarkan kuasa 2. Yang ni tinggal lagi 6x. Yang ni kuasa 1 lah ni. Kan? Okey. Jadi tinggal lagi x tolak 1 kuasa 2 kurungan 6x. Yang ni darab tambah 2 kali x, 2x. 2 kali negatif 1, negatif 2. Dia akan jadi x tolak 1 kuasa 2 darab dengan 8x tolak 2. Okey, yang ni baru betul dapat 2 markah. Cikgu, tapi kalau saya kembangkan jadi 8x kuasa 3. Pak belum siap lagi kan? Oh, belum siap lagi. Ha? Okay. Belum siap lagi. Dia kata diberi cari koordinat titik pusing. Jadi kalau titik pusing, mesti awak ingat dy per dx sama dengan kosong. Jadi gantilah dy per dx sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat kosong sama dengan x tolak 1 kuasa 2 darab dengan 8x tolak 2. Okey. Lepas tu yang ni akan jadi, kita pecahkan 8x. Yang ni tak payah kembang lah. Kalau nak kembang pun boleh. Yang ni kita boleh jadikan 8x tolak 2 sama dengan kosong atau koma x tolak 1 kuasa 2 sama dengan kosong. Jadi yang ni awak akan dapat x sama dengan 1/4. Kan? Betul, x 1/4 dengan x sama dengan 1. Yang ni x awak akan dapat sama dengan 1. Betul, masukkan Kemudian dalam equation y. kita pun
Nak cari Y. Masukkan dalam equation. Cikgu tak tunjuk kot. Dapat Y sama dengan Negatif 27 per 128. per 128. Yang ni awak akan dapat Y sama dengan Kosong. kosong. Jadi titik dia, koordinat dia ialah 1/4, negatif 27 per 128 dengan 1 dan kosong. 1,0. Yang ni bagi 3 markah. Total tulis 5 dan markah. apa Tak apa. Ah, Yang ni 2, yang ni 3. Jadi 5 markah. Untuk soalan ni. Ada soalan? Ada. Cikgu, Ya. yang dekat atas kali tu, yang kat 2 markah tu saya tak saya tak pemudahkan. Tak sama. Saya tak pemudahkan, saya biar dalam bentuk panjang. Berbentuk panjang. Tapi Saya koordinat explain dapat kan? Koordinat saya Alah. salah satu. Koordinat dapat tak? Koordinat betul, cuma yang dekat OS 102 tu silap Boleh kira. salah pula. Tak, saya sendiri salah kira. Tapi Cuba yang baca kira dia sama. koordinat. Oh, bagi cuba baca koordinat last. 1,2 dengan 1/4 negatif 27 per 128. Yang ni dapat 2. Ya, 1, 2. Saya silap kira situ. Salah lah. Silap kira sikit lah. Bagi 4 markah. Okay, yang lain? Ada. Cikgu pergi ke soalan nombor 7. Dia kata diberi Gx sama dengan 2/5 tolak 3x kuasa 2. Nilaikan G double prime 1. Okay. G double prime 1. Gx sama dengan 2/5 tolak 3x kuasa 2. Jadi kita bawa naik atas. 2 darab dengan 5 tolak 3x kuasa negatif 2. Jadi G prime X awak akan dapat negatif 4 darab dengan 5 tolak 3x kuasa negatif 3. G double prime X awak akan dapat positif 8 darab dengan, betul ke? Salah, darab dengan Darab 3. dalam Negatif pula, 3. negatif 3. Sorry. Beza dalam, beza luar. Awak akan dapat 12, kalut sikit. 5 tolak 3x kuasa negatif 2. Kan? Ni betul kan? Betul. Salah lagi? Kuasa Kuasa negatif 3. negatif 3 sebab ada tolak 1. Sorry. Okay, betul kan? Sekarang betul lah. Tu saya pindah balik bawah. G double prime, yang ni salah lah. 12 kali negatif 3. Negatif 36 darab dengan 5 tolak 3x kuasa negatif 4. Beza dalam, negatif 3. Jadi sama dengan negatif 36 darab 3, 108 darab dengan 5 tolak 3x kuasa negatif 4. Jadi kita masukkan G double prime 1. Awak akan ganti-ganti, awak akan dapat 27/4. Markah dia ialah 3. Saya tak buat 2 kali, saya buat sekali je differentiate. Salah. Aduh. Awak dapat setakat mana? Saya buat sampai G prime tu je, tak buat G double prime. Lepas tu saya terus gantikan nilai. Dapat satu markah ke? G prime dapat berapa? G prime saya dapat yang macam cikgu. Sama. 12 dalam kurungan 5 tolak 3x kuasa negatif 3. Satu markah Satu markah. Okay, total 3 markah. Okay, ada soalan lain? Ada. Seterusnya cikgu pergi ke nombor 8. Seutas dawai yang panjangnya 50 cm dibengkokkan untuk menjadi satu rantau tertutup. PQRSTU seperti di bawah.
Lepas tu PTSQ adalah segi empat tepat, manakala QRS dan PUT ialah dua semi bulatan dengan diameter 2x. Jadi kalau diameter dia 2x, jari dia akan jadi x. Tunjukkan bahawa luas rantau tertutup itu diberi oleh persamaan L sama dengan 50 pi tolak pi x square. Luas. Okey, jadi dibagi 50 cm ni semua perimeter. Dia tutup semua ni. Jadi kalau kita nak cari QRS, formula dia ialah pi j kan, 2 pi j kan. Jadi 2 pi j ni darab dengan setengah. Setengah jadi 1 lah. Boleh faham ke? Boleh ke? Sini QRS perimeter dia ialah 1/2 darab 2 pi j. Belah sini pun 1/2 darab 2 pi j. Jadi 1/2 darab 2 pi j tambah 1/2 darab 2 pi j dia akan jadi 2 pi j lah. Kan? Pi j tambah pi j dia akan jadi 2 pi j. Lepas tu yang ni ialah PQ tambah dengan TS. Okay, baru jadi semua perimeter ni total dia ialah 50 cm. Kemudian PQ tambah TS sama dengan 50 tolak J kita cikgu gantikan dengan X. Jadi tolak 2 pi X. Kita tengok PQ dengan TS ni adalah dua benda yang sama. Dia sama panjang, jadi cikgu gantikan PQ tambah PQ jadi 2 PQ sama dengan 50 tolak 2 pi X. Jadi PQ sama dengan bahagi 2 awak akan dapat 25 tolak pi X. Okay, itu untuk PQ. Kemudian dia kata luas dia bagi yang ni. Jadi kita tahu formula luas untuk semi bulatan ialah setengah pi j square. Jadi setengah-setengah akan jadi pi j kita ialah x. Pi j square tambah dengan luas segi 4 ialah panjang darab lebar. Panjang yang ni, lebar yang ni. Okay, jadi panjang kita ambil yang ni. Panjang ialah 25 tolak pi x tutup kurungan. Darab lebar dia ialah 2x. Okay, tutup kurungan besar. Itu untuk luas. Kemudian dia akan jadi pi x square tambah, yang ni kita darabkan 25 kali 2 x ialah 50x tolak pi x kali x. Pi x kali 2x ialah 2 pi x square. Jadi dia akan jadi ni pi x square tolak 2 pi x square, 1 pi tolak 2 pi akan jadi yang ni 50x tolak pi x square. Jadi proof dia lah bukti. Okay. Yang ni bagi markah 3 markah. Okay, ada soalan? Ada. Cikgu pergi ke soalan B. Cari luas maksimum bagi rantau tertutup itu. Jadi kalau maksimum sahaja mesti sama dengan kosong. Jadi dia punya DL per DX lah kalau luas. Luas dia akan DL per DX sama dengan kosong. Jadi L tadi yang ni kita bezakan dia akan jadi, yang ni akan jadi kosong, yang ni akan jadi 50 tolak dengan 2 pi x sama dengan kosong. Jadi awak akan dapat 50 sama dengan 2 pi x. X awak akan dapat 50 bahagi 2 pi ialah 25 per pi. Itu baru dia punya x. Jadi dia nak luas. Masukkan balik dalam samaan ni. Dia masukkan 50 darab x ialah yang kita dapat ni 25 per pi tolak dengan pi darab dengan x ialah 25 per
pi square. Okay. Jawapan akhir awak akan dapat $625 per pi, ataupun kalau dapat dalam perpuluhan awak akan dapat 198.92. Markah dia ialah 2 markah. Cikgu. Ada soalan? Saya luas dia saya tak dapat. Tak dapat? Saya tak dapat jawapan akhir dia. X dapat. S dapat. X dapat 25 per pi. Saya 52 per 2 pi. Lepas tu tak ganti. Ganti saya buat tapi tak, kira jawapan last tak dapat. Salah lah maknanya. Kan? Ganti macam ni tak? Ganti dekat persamaan ni. Nanti dekat persamaan ni lah. Ya. Saya ganti. Dapat berapa? Saya dapat 159. Orang lain? Saya silap kira. Silap kira. Silap kira bagi satu markah. Dekat sini dapat kan? Bagi satu. Saya dapat. Orang lain? Tak dapat kan? Ada soalan nak tanya? Tak. Cikgu pergi ke nombor 9, nombor akhir sekali. Kata diberi H sama dengan 2X tolak 5 dan Y sama dengan negatif 4 per H square. Cari dy per dx dalam sebutan X. Jadi dy per dx sama dengan yang kita ada dy per dh darab dengan dh per dx. Dan hapus dapat dy per dx. Jadi first dia bagi h ialah 2x tolak 5. Jadi kita boleh cari dh per dx. H sama dengan 2x tolak 5. dh per dx akan jadi 2. Kemudian dia bagi lagi y sama dengan negatif 4 h kuasa negatif 2. Jadi dy per dh awak akan dapat 8 h kuasa negatif 3. So kita masuk dalam ni, dy per dh ialah 8 h kuasa negatif 3 darab dengan dh per dx ialah 2. Awak akan dapat 16 per h kuasa 3. Kan? Tapi dia nak dalam sebutan x. Jadi dia akan jadi 16 per, kita masukkan h tu ialah 2x tolak 5 tutup kurungan kuasa 3. Yang ni dapat 2 markah. Cikgu kalau saya buat sampai 16 per H kuasa 3 dapat 1 markah lah. Dapat 1 markah. Penyesalnya tak ada. Soalan lain? Kalau buat cara lain tak apa kan? Dapat ni tak? Dapat. Sama? Sama? Sama. Dapat 2 markah. Cara mana Aidi? Saya ganti terus H dalam Y sama dengan 4 per H kuasa 2 tu saya ganti terus. Oh ganti sini? Lepas tu differentiate biasa lah dy per dx. Okey. Seterusnya soalan B. Dia kata kadar perubahan bagi X. Maksudnya kalau kadar mesti dia bahagi dengan masa time. Jadi kadar perubahan bagi X maksudnya X per masa dx per dt. Apabila kadar perubahan H, dia minta dx per dt apabila dh per dt sama dengan ialah 4 unit. Itu maksud soalan tu. Okey, jadi kita nak dx per dt. Formula dia ialah dx per dh darab dengan dh per dt.
Jadi dx per dh ada kan? Dx per dh ialah yang ni dh per dx 2. Kalau dx per dh dia akan jadi, cikgu tulis kat sini, dx per dt sama dengan, dia akan jadi terbaliklah 1 per 2. Kalau dx per dh jadi terbalik. Darab dengan dh per dt dia bagi ialah 4. Masukkan 4 yang ni. Okey, awak akan dapat 2. Bagi 2 markah. Soalan? Ada. Okey, seterusnya soalan C dia kata perubahan kecil. Ingat kalau perubahan kecil mesti del. Perubahan kecil dalam y maksudnya dia nak del y. Apabila x menyusut. Kalau x menyusut maksudnya del x. Okay. Dari 2 kepada 1.98. Jadi del x tu ialah bersamaan dengan 1.98 tolak 2. Akhir tolak awal. Awak akan dapat negatif 0.02. Okey, jadi formula dia nak del y. Yang ni kita dah belajar sama dengan dy per dx darab dengan Delta X. okey, delta x. Okey, seterusnya dy per dx ialah yang tadi kan. Dah dapat kan? Yang ni kan? Betul tak? Jadi kita masukkan 16 per kurungan 2x tolak 5 tutup kurungan kuasa 3 darab dengan delta x ialah negatif 0.02. Okey, x ni x yang mana? X tu ialah, kita ambil x ialah nilai asal dia 2. Jadi kita gantikan 2 dekat sini, dia akan jadi 16 bahagi dengan 2 darab 2 tolak 5 tutup kurungan kuasa 3 darab dengan negatif 0.02. Awak akan dapat berapa? Siapa dapat? 0.32. 0.32. Ada negatif tak? Tak ada. Tak ada. Ni darab negatif 0.02? Sebab saya buat yang 16 per 2 tu saya dapat negatif 16. 2 darab, oh negatif 16. Betul. Sampai 32. Sampai 32. 0.3 positif kan? Dapat negatif 16. Okey, markah dia ialah 2 markah. Okey, ada soalan? Cikgu, kalau saya buat sampai yang delta y equal to delta dy over dx darab delta x, saya tak dapat satu markah ke? Keluarkan formula. Keluarkan formula. Dengan atas sekali, saya dah tolak dapat negatif 0.02. Awak keluarkan ni, ada ni? Ada ke? Yang ni bagi 1. Yang ni dekat sini 1 markah. Okey. Tolong kira markah. Markah semua Total berapa ya? 36 jap. 40. Cuba dapat check. Betul tak per 40. Per 40 Okey, kalau dah kira bagi tahu cikgu. Panggil nama
Okay, dah habis kira. Dia per 40. Yang hari tu siapa ingat dia per berapa markah hari tu? Hari tu 48. Per 48 47 cikgu. Okay. Apa dah? Oh 47 47. Sorry. Per 47. Yang minggu lepas. Yang betul tak hari ni per 40? Hari ni sebab dia tak tulis markah dekat soalan. So kami pun tak tahu. Awak tak tahu. Cikgu tahulah. Per 40 lah. Okay. Dah kira. Awak bagi 40 darab 100. Okay, dah. Sambil-sambil tu Anik ada? Ada. Anik minggu lepas dapat berapa? Tak. Saya lupa. Tak present. Ha? Saya lupa. Lupa pergi ambil. Najmi minggu lepas dapat berapa? Tak ingat. Alah, pergi cari. Jangan hilangkan. Okay, tak apa. Cikgu tunggu. Okay. Afiq ada? Afiq. Yus, minggu ni dapat berapa? Dapat 68. Per 100 dah Okay. 68. Danish. 72,5. Oi, 73. Ada setengah pula. Tak nak bunda. Eddie. 80. 80. Anik. Kalau 5 kira betul je bang. Tambah 28. 28. Minggu lepas ingat. 28 ni dah per 100 ke? 28. Dah per 100. Minggu lepas? Lupa tak ya? Satu lagi. Syah. 70. 70. Najmi. Yang perempuannya 28. Bila? Yang sekarang ya. Per 100. Okay. Aklimah. Saya dapat 33 cikgu. 30. 3. Per 100 Amiza. Amiza tak masuk Cikgu. Ada. Saya tekan mic tadi. Okay. Amiza. 30. Kalau ada point bundakan ke? Point 5. Ke atas. 38. Per 100 Okay. Najmi dengan ni? Anik? Belum. Afiq? Tak ada Okay, tak apalah. Afiq ada tak kat sini? Ada ke? Afiq? Dia left tadi, dia left. Afiq ni betul lah, ya Allah. Pesan kat Afiq. Cuba tengok ada tak? Ada. Afiq ada. Ada. Afiq. Oh, dia pergi jamban ke? Afiq ada? Tak apalah. Ingat adab masa belajar tu penting. Jangan bagi cikgu-cikgu terasa. Ramai dah cikgu dengar cikgu 5 DLP yang terasa. Dia lawan SPM. Betul?
Betul tu. Jangan buat cikgu-cikgu terasa. Kalau ni ambil kesempatan lah awak minta maaf dengan cikgu-cikgu yang mengajar awak sebelum masuk kelas. Nanti kan kita dah nak buka sekolah nanti. Ramai lah cikgu-cikgu terasa masa PDPR ni. Cikgu, saya punya yang Ya. form 4 tu. Ha. Berapa? 30 30 per per 100? Ha? Ha. Per 100 Okey. Anik belum? 24 macam. 24. Okey. Salah. Itu je. Cikgu tersilap. 24. Betul lah use hari tu 34. Cikgu betul. Okey. Okey, itu je lah cikgu nak pesan. Kalau awak rasa awak dah ada tergores hati mana-mana cikgu, sebaiknya PM lah cikgu tu minta maaf. Mungkin kita akan buka sekolah lepas Raya Haji kot. Sebab kita dah negeri fasa 2 kan. Okey. Jangan lupa cikgu tetap akan adakan ujian yang cikgu bagi hari tu, yang cikgu bagi jadual tu, awak ikut je. Jadi awak ambil masa tu awak tolong study. Jadi cikgu nak tengok peningkatan markah. Awal-awal ni tak apa, tak maulah sampai ke hujung cikgu buat ujian pun maintain sama. Kalau boleh cikgu nak tengok perubahan. Makin naik. Boleh? Boleh cikgu? Boleh. Nanti pertengahan bulan ni cikgu akan adakan lagi ujian untuk bab 4-5 tingkatan 4. Jadi tolong bersedia. Lemah lah aku bab. Selain daripada Form 4 ni. tu, lemah. Ya. Macam saya susah nak ni. Sebab kalau nak study sendiri nanti kalau saya tak masih tanya cikgu. Tanya je. Tanya cikgu mana-mana yang awak nak tanya pun tak kisah. Awak kan ada ramai cikgu MS pun boleh tanya. Baik. Okey. Okey, ada apa-apa lagi ke nak cakap? Tak ada Okey, di samping tu cikgu akan cepatkan juga tau bab yang kita belajar bab 5 ni sebab RKS cikgu dapat tahu dah masuk bab trigonometri. Jadi insyaAllah cikgu akan cepatkan bab 5 supaya kita taklah ketinggalan dengan kelas RKS lah dan kelas lain. Okey cikgu. Okey, itu saja untuk hari ni. Sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Cikgu, Ya. hari tu kan saya ada bagi soalan dekat cikgu. Cikgu benar tak ingat nanti cikgu ni Nanti Okay. cikgu tengok balik. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Sama. Aduh. Lah Afiq ni.